وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang saya muliakan, Datuk Sahibul Samahah Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang Dr. Wan Salim, yang saya muliakan, yang berbahagia Tuan Pengarah Jabatan Belia Peringkat Negeri Pulau Pinang, Dev-Dev terhormat, tuan-tuan dan puan-puan serta peserta program Khatam Al-Quran Rakan Muda Khatam Al-Quran Peringkat Negeri Pulau Pinang pada kali ini. Semoga diberkati Allah. Kita bersyukur kepada Ilahi yang telah mengizinkan pertemuan di petang yang permai ini, apatah lagi pertemuan kita, pertemuan ibadah, untuk sama-sama kita menjayakan program suci, program mulia, iaitu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Khatam Al-Quran ada berkaitan dengan Al-Quran, dan Al-Quran merupakan mukjizat agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyadari tentang keagungan dan kehebatan Al-Quran. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat satu ayat yang hanya dalam ayat itu sahajalah Allah mengaitkan Ramadan dengan Al-Quran. Tidak ada ayat lain seumpamanya. Hanya dalam ayat yang satu ini sahajalah Allah mengaitkan Ramadan dengan Al-Quran, iaitu ayat 185 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di musim Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, dan Al-Quran merupakan penjelasan-penjelasan yang memperincikan tentang petunjuk itu, dan juga Al-Quran merupakan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Itulah Al-Quran. Al-Quran petunjuk bagi An-Nas, kata Allah. Jadi sekaligus menampakkan kepada kita Al-Quran ini petunjuk bukan hanya untuk orang yang beriman. Bukan. Allah tidak mengatakan Al-Quran diturunkan hudan lilladzina amanu, petunjuk hanya untuk orang beriman. Tidak. Sebaliknya Allah mengatakan Al-Quran ini hudan linnas. An-nas artinya manusia sejagat, mankind as a whole. Maka Al-Quran ini petunjuk bagi mereka semua, termasuk kita. Sebab itu di barat, antara pendekatan dakwah yang digunakan di barat ialah menghadiahkan Al-Quran terjemahan bahasa Inggeris kepada non-Muslim, kepada non-Muslim yang berminat untuk mendalami Al-Quran. Jika tidak berminat, tidak diberikan. Tetapi jika mereka berminat, akan diberikan. Dan sebahagian daripada mereka, selepas diberikan Al-Quran terjemahan bahasa Inggeris, kemudian mereka membaca, pastinya mereka tak mampu membaca dalam bahasa Arab itu. Mereka tak mampu mengaji. Mereka tak tahu abata sajaha. Mereka tak tahu an in on ban bin bon. Itu tulisan cacing bagi mereka. Yang mereka faham ialah terjemahan dalam bahasa Inggeris. Maka sebahagian daripada mereka, selepas membaca terjemahan dalam bahasa Inggeris itu, terus beriman kepada Allah. Antaranya Dr. Gary Miller dari Toronto, Kanada. Dia aktivis gereja. Pada ketika yang sama dia pakar matematik. Tiba-tiba pada tahun 1978 dia dihadiahkan Al-Quran terjemahan bahasa Inggeris. Dia mentelaah, dia menganalisis terjemahan dalam bahasa Inggeris itu. Kesannya besar, menghasilkan sebuah perubahan daripada Kristian menjadi Muslim. Dan pada hari ini dia pendakwah yang gigih, mengajak manusia kepada Islam. Islamnya bermula dengan mengkaji Al-Quran terjemahan bahasa Inggeris. Maka benarlah firman Allah, Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia sejagat, bagi orang yang beriman dan juga bagi yang belum beriman. Jadi itulah the power of Al-Quran. Itulah kehebatan Al-Quran. Dia petunjuk bagi manusia.
Jadi pada petang ini kita nak membaca mushaf tercinta itu. Kebetulan Dr. Daniel baru balik dari KL. Ni baru turun dari kapal terbang ni. Singgah di rumah sekejap, datang ke sini. 2 hari di KL sebab ada rancangan TV Tanyalah Ustaz. 2 kali secara langsung. Tajuknya pun mushaf tercinta. Tajuk TV 9 cara live 2 hari. Tadi hari kedua ialah mushaf tercinta. Doktor bersoal jawab dengan masyarakat berkaitan Al-Quran tercinta, mushaf tercinta. Ini baru turun kapal terbang Firefly saja. Alhamdulillah, ringan sikit. Jadi nak ceritakan bahawa Al-Quran ini ada power. Powernya boleh menyebabkan orang yang anti-Islam selepas mengkaji Islam terus memeluk Islam dan mengucap 2 kalimah syahadah. Dan kita sekarang sudah beriman dengan Al-Quran yang powerful itu, yang hebat itu. Jadi pada petang ini dalam masa yang singkat, Dr. Daniel sekadar nak menceritakan tentang bagaimana sikap kita dengan Quran. Bagaimana sikap kita dengan Quran, ataupun bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana nak menjawab pertanyaan bagaimana, soalan saintifik, how. Bagaimana berinteraksi, how. Do you interact with the Quran, how. So we are here to answer the question how to interact with the Quran. You understand me? InsyaAllah bro? Boleh? Okay. Pertama sekali berkaitan dengan sikap. Sebahagian umat Islam ada problem pada hal sikap. Sikap berkaitan Quran. Termasuk pemimpin, termasuk orang marhain yang biasa, ada problem dengan sikap. Sikapnya terhadap Quran salah. Dia pegang Quran tapi sikapnya salah. Dia mengaji Quran, sikapnya salah. Dia tadarus Quran, sikapnya salah. Salah dan salah sikapnya. Dan itu paling penting. Bagaimana kita bersikap dengan Quran? Maka kita merujuk pada ayat Quran dari surah An-Nahli, ayat 30. Nak bercakap tentang sikap. Bagaimana kita bersikap dengan Al-Quran? Maka Dr. Daniel nak merujuk pada surah An-Nahli ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan." Al-ayah. Dan ditanyakan kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ditanya, "Madza anzala rabbukum?" Tuhan kamu ni turunkan apa? Kita tahu Allah turunkan Quran, tapi ditanya soalan seperti ini kepada orang yang hatinya ada takwa. "Madza anzala rabbukum?" Tuhan kamu turunkan apa? Qalu khaira. Orang yang bertakwa itu menjawab, khaira, baik semua. Apa yang Allah turunkan itu semua baik. Maksud khaira baik. Baik artinya bagus, semua 100%. Itu sikap yang betul terhadap Al-Quran. Jangan sesiapa pun bila ditanya, Quran ni apa dia? Apa yang Allah turunkan? Oh, yang Allah turunkan sesuai untuk zaman dahulu, tak sesuai dah untuk sekarang. Very wrong. Orang yang betul-betul beriman, imannya betul, imannya tak rosak, imannya tak reput, imannya tak hancur, dia berkata khaira. Semua yang Allah turunkan, semua baik belaka, semua sesuai belaka, semua relevan belaka. Tak ada sesuatu pun yang tak sesuai. Sebab itu di TV Doktor tegur pemimpin dan marhain. Doktor kata ada pemimpin yang hari ini mengatakan, oh ada ayat Quran tak sesuai. Doktor berikan ayat ini menegur pemimpin, you be careful. Semua dalam Quran sesuai. Jangan sesiapa mengatakan tak sesuai. Ada yang tak kena, ada yang tak tepat. Jangan. Maka itu yang pertama yang perlu kita bereskan dalam masyarakat. Anda faham? Qalu khaira. Orang yang ada iman dan takwa ketika ditanya tentang Quran, dia kata baik semua. 100% yang Allah wahyukan semua tepat, betul, elok, sesuai. Itulah
sikap yang betul terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, selepas kita bersikap secara yang kita sebutkan tadi, perkara kedua yang perlu kita lakukan ialah mendekatkan diri kepada Al-Quran dengan cara membacanya. Di musim Ramadan, mengikut riwayat Bukhari dan Muslim, setiap malam malaikat akan datang kepada Nabi bertadarus Al-Quran bersama Nabi SAW. Itu Ramadan. Di luar Ramadan, Nabi berdampingan dengan Al-Quran setiap hari tanpa henti. Al-Quran ini akhlak baginda. Quran hidup dalam diri dan jiwa baginda. Maka Al-Quran itu bersinar setiap hari dalam kehidupan baginda. Artinya setiap hari kita kena mendidik diri kita, terutama anda yang masih muda, setiap hari mesti mengaji Quran. Mesti. Jadikan dia sebagai agenda penting dalam hidup. Every day in your life must be a day with the Quran. Setiap hari dalam hidupmu, jadikanlah setiap hari itu hari-hari yang anda sentiasa mendampingi Al-Quran. Paling kurang membacanya setiap hari. Tak perlu nak khatam satu juzuk setiap hari, tak perlu. Jika tunggu nak khatam, pakai tak baca langsung lah. Duk fikir banyaknya, terus tak buat langsung sifir. Tak apa, 10 ayat, 20 ayat. Yang penting ialah, yang mencabar lagi penting ialah every day. Yang mencabar ialah nak baca Quran setiap hari. Itu yang mencabar. Setahun sekali tunggu Ramadan, tak mengejutkan. Ada sebahagian dia tunggu Ramadan baru nak baca Quran. Masuk Ramadan cari Quran. Mana Quran ai? Baru bertanya. Sebab tu di TV tadi doktor melawak. Orang Melayu sebahagiannya otak dia begini. Di TV doktor melawak. Sebahagian otak bangsa Melayu ni begini. Macam mana otak Melayu? Sebahagiannya ialah di musim Ramadan dia tadarus. Lepas Ramadan tak baca terus. Itu otak sebahagian Melayu. Sadaqallahul azim. Di musim Ramadan tadarus, bukan main lagi. Warak luar biasa. Lepas Ramadan tak baca terus. Itu bukan caranya. Kita nak mendekati Quran every day, setiap hari. Sebagaimana kita makan nasi setiap hari. Ini makanan rohani yang penting. Makan nasi untuk fizikal. Makan, jangan tak makan. Merungut jika tak makan. Aku lapar, tak kena apa lagi ni. Rohani macam mana? Dia baca Quran setiap hari, tak banyak sedikit. Itu tilawah. Yang ketiga ialah baca dengan kefahaman. Ini mencabar juga. Katakanlah saya mencadangkan kita baca 10 ayat setiap hari. 10 ayat saja. Tak banyak. Okey. Tetapi yang mencabarnya setiap hari dan membaca dengan kefahaman. Dalam surah An-Nisa 82, Allah berbicara tentang kefahaman ini. Dalam surah An-Nisa ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Tak mahukah mereka tadabbur Quran? Yang membaca, yang tadarus itu bagus dah, tapi tak hendakkah mereka tadabbur Quran? Allah bertanya. You all, tak hendakkah tadabbur Quran? Nak baca saja ke? Allah bertanya pada kita. Tak hendakkah mereka tadabbur Quran? Tak maukah tadabbur? Sekaligus Allah dengan pertanyaan itu mahu kita membaca dan tadabbur. Siapa tahu apa maksud tadabbur? Siapa tahu apa maksud tadabbur? What is the meaning of tadabbur? Siapa tahu? Anak-anak, siapa tahu maksud tadabbur? Tak tahu? Petang ni insya-Allah tahu. Doktor nak menjawab berdasarkan tafsir Imam Ibn Kathir. Berdasarkan kitab tafsir Imam Ibn Kathir. Apa nama kitabnya? Nama kitabnya Tafsirul Quranil Azim. Nama kitabnya apa? Tafsirul Quranil Azim. Kitab agung bagian tafsir. Iaitu karangan Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Kathir berkata,
Tadabbur bermaksud mengamati dan memahami. Imam Ibn Katsir berkata, tadabbur bermaksud mengamati dan memahami. Sekaligus Allah mahu kita membaca Quran, alhamdulillah, dan juga Allah mahu kita mengamati dan memahami isi-isi ayat yang kita baca. Allah mahu kita buat begitu. Allah sayang pada orang yang buat begitu. Walaupun mengaji Quran tu dianggap agama bagus dah, tak ada pertikaian. Dia mengaji dia tak faham, bagus dah, dapat pahala dah, tiada pertikaian. Tapi kita membicarakan cara yang lebih baik. Di samping membaca yang sudah bagus, kita nak tadabbur dengan maksud mengamati dan memahami. Mungkin petang ini kita khatam tak sempat lah. Petang ini majlis khatam, saya yakin tak sempat mengamati dan memahami. Tak apa, sudah baik. Sudah baik. Doktor sedang bicarakan di sudut selepas ini. Kita baca Quran 10 ayat setiap hari. Kita kena ada kitab yang memberi erti pada apa yang kita baca. Okey? Bayangkan bila kita baca kita faham. Tadi di TV orang tanya, doktor, ada beza ke orang baca faham, orang baca tak faham? Saya nak cadangkan anak-anak nanti pergi YouTube, cari balik yang doktor jawab soalan tentang Quran semalam dan hari ini. Tajuk Mushaf Tercinta. Sebab ada soalan-soalan yang doktor anggap intelek tinggi punya soalan dihadapkan semalam dan hari ini. Tentang sains, tentang ada kemungkinan tak selepas orang belajar Quran jadi sesat? Doktor kata boleh. Selepas dia belajar Quran, dia jadi lagi sesat. Doktor kata boleh, sebab dua perkara. Itu tak sempat nak ceramah dah. Pergi YouTube, nak tahu orang yang belajar Quran, lepas belajar dia sesat. Bagaimana dia boleh sesat selepas belajar Quran? Ada sebab. Dan doktor pernah jumpa manusia seperti itu. Tapi jawapannya ada di YouTube, Mushaf Tercinta. Cuma doktor nak bagi tahu supaya kita tak terbabas. Ini dia. Menggunakan formula Quran, mengaji dengan betul, dengan tajwid yang betul, itu dah biasa dah kita dengar. Kemudian tadabbur. Itu kurang berlaku di Malaysia. Baik, apa beza orang yang tadabbur faham dengan orang tak faham? Baik, bila kita mengaji Quran kita faham, antara yang kita faham ialah apa saya sebagai individu perlu buat, apa saya sebagai individu perlu buat, apa Quran katakan tentang hal itu. Saya sebagai individu apa perlu saya buat? Saya suka main bola, saya suka rekreasi, saya suka Cristiano Ronaldo, saya suka Lionel Messi, dia buat mess semua lah dalam hidup ni. Saya suka pada manusia-manusia ini. Saya suka artis-artis terkinja-kinja. Tak guna tak apa, saya pun tak guna juga seperti dia. Ini problem kita. Jadi persoalannya ialah, what should you do when you live in this world within this short period? You perlu buat apa dalam masa singkat sebelum mati ni? Kalau kita baca Quran, kita faham, kita dapat jawapan. Contoh, surah Maryam ayat 59. Kita ambil satu jawapan. Apa perlu I buat? Soalan. Ini jawapannya. Surah Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Akan datang selepas ini golongan, akan datang selepas ini satu golongan. Kata Imam Mujahid, golongan yang Allah maksudkan ini dekat akhir zaman. Kita dekatlah akhir zaman, bukan sahabat-sahabat. Golongan kemudian, Allah sebut tentang kemudian. Fa khalafa min ba'dihim, selepas mereka yang baik-baik itu akan datang satu golongan. Kata Imam Mujahid, ini pokok Islam ni dekat akhir zaman ni. Kita dekat akhir zaman termasuk. Ada pada mereka dua ciri yang menyebabkan Allah lontar mereka masuk neraka. Fasawfa yalqawna ghayya. Ghayya itu ada ulama kata sebagai satu lembah di neraka. Pasal apa Allah lontar manusia ini, individu ini masuk neraka? Sebab mereka buat dua benda. Apa yang mereka buat? Pertama, adha'us salah, sia-siakan solat. Dia tahu solat yang 5 itu wajib, dia tak buat. Ada yang semayang tarawih 20 campur 3,
bagi salam berpeluh dahi. Subuh tak bangun. Orang gerak subuh tak bangun. Kemudian pandai pula menjawab, semalam buat 20 dah. Semalam I buat 20 rakaat tarawih, subuh 2. Nampak? Sesat dia. Cara menilai salah. Maka Allah kata akan datang orang kemudian yang mensia-siakan solat dan ikut syahwat. Maka sebagai individu, kita nak jaga diri kita berdasarkan ayat ini. Maka kita selepas kita faham ayat ni, apa berlaku pada kita? Tak mau sia-siakan solat. Solat tak mau qadaan. Solatnya 5 tak mau qadaan. Tarawih tertinggal tak apa lagi. Bro, tarawih tertinggal tak apa lagi. Tapi jangan yang fardu tertinggal. Tapi paling baik yang fardu pun buat, tarawih yang sunat pun buat, lagi bagus. Tapi tarawih tertinggal tak apa lagi. Jangan yang fardu. Maka di akhir zaman manusia masuk neraka sebab pertama, dia sia-siakan solat. Yang kedua, ikut nafsu syahwat. Ada girlfriend, boyfriend, pakwa, makwa, terbabas. Maka bila kita faham Quran sebagai individu, kita selamat. Clear? Nampak? Itu contoh. Jadi kita nak tadabbur. Kemudian selepas kita tadabbur, kita faham, kita nak beramal. Nampak? Cara ringkasnya begitu. Masa saya singkat, cuma saya nak tutup dengan satu lagi aspek yang menjadi minat saya. Iaitu bila kita faham juga Al-Quran, kita akan faham betapa Al-Quran mendahului zaman. Saya tak boleh selesai tanpa menyentuh aspeknya mengagumkan ini tentang Quran. Al-Quran mendahului zaman. Kita baca Quran, kita tak terasa itu. Kita baca, apatah lagi kita baca tak faham. Kita rasa takat tu sajalah. Sadaqallahul azim. Cium masa tak atas kepala. Mana bola? Tu ya. Malam ni siapa lawan? Yufa. Malam ni siapa lawan? Oh, Spanyol dengan siapa? Semayong dengan Belgium. Aku tak tadilah iktikaf kat masjid. Tu yang dia tumpu. Bukan tumpu pada Quran sangat. Takat ambil berkat saja. Sebab tak faham. Tapi kalau kita faham, antara aspek yang akan kita faham ialah Al-Quran mendahului zaman. Al-Quran mendahului zaman. Maksudnya, Quran turun 1400 tahun terdahulu. Dia bercakap benda yang orang hari ini baru faham. Dia sudah berbicara lama dahulu, ribuan tahun. Hari ini baru faham. Contoh ya. Contoh ni saya ungkap semula soalan di TV yang saya jawab tadi. Contoh saya kata, nak kagum dengan Quran, Al-Quran mendahului zaman. Contoh kita ambil surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran sampai ke ayat 19, 20, 21. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dua laut bertemu. Antara dua pertemuan itu ada barzakh. Barzakh, apa dia barzakh? Zon pemisah. Macam kita lah, alam barzakh, pemisah antara hidup di dunia dan akhirat. Antara dunia akhirat ada zon pemisah, alam pemisah, barzakh namanya. Laut pun ada barzakh, zon pemisah. Dua lautan bertemu, kata Allah, bainahuma barzakhun, antara kedua-duanya ada zon pemisah. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan baginda tak ada berkaitan langsung dengan laut. Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar membuat kajian tentang itu. Ketika membahaskan ayat Quran tentang laut, Hamka mengkaji terlebih dahulu, pernah tak dalam hidup Nabi pergi ke laut? Jawapan Hamka berdasarkan kajian ialah zero. Kehidupan Nabi SAW tak ada berkaitan dengan laut. Sahabat mungkin ada, belayar dan sebagainya. Nabi tidak pernah alaihi salatu wassalam hidup di kawasan Mekah. Hijrah Mekah ke Madinah, semua ikut jalan darat. Waktu kecil pernah ikut kafilah perniagaan, juga jalan darat. Peperangan, jalan darat, tak pernah jalan laut. Maka kehidupan baginda tak ada berkaitan dengan laut. Tiba-tiba baginda membaca ayat tentang laut yang hanya pakar laut faham. Zaman Nabi siapa faham?
Ketika laut bertemu, ada zon pemisah. Siapa faham? Tak siapa yang faham. Sebab itu memerlukan teknologi. Sekarang kita faham. Contoh bila air sungai, dia pergi ke laut, dia bertemu dengan air laut. Okey? Nak faham Ar-Rahman 19, 20, 21. Tak faham sains ini, anda tak faham cara tepat maksud ayat. Tak rasa kagum dengan Ar-Rahman ini. Air sungai dia ringan. Maka bila dia pergi ke laut, kita kalau ada teknologi, kita teropong, kita nampak air sungai berada di bahagian atas. Dan air laut, dia ada lebihan garam, dia dianggap sebagai saltier and heavier. Dia berat, dia berada di bawah. Di air sungai begitu, air laut di bawah. Sains bercakap bahasa ini. Ini fakta dah. Tak ada pertikaian antara saintis. Tapi yang tak nampak ialah zon pemisah antara kedua-duanya. Nampak warna berbeza, macam tak bercampur. Mengapa tak bercampur? Sebab ada zon pemisah. Macam ada zon yang tak mengizinkan atas bawah tu bercampur. Padahal dua-dua air. Apa salahnya air laut dengan air biasa ini, air sungai bercampur, jadi sesuatu yang lain. Tak berlaku. Sebab ada zon pemisah yang mengawal semua itu. Maka saintis pun mengkaji. BBC News melaporkan baru-baru ini bahawa zon pemisah itu yang Allah sebut sebagai barzakhul la yabghiyan itu ialah halocline zone ataupun halocline phenomenon. Sains baru faham. Al-Quran mendahului zaman Nabi. Siapa faham tentang halocline phenomenon? Siapa faham? Orang tak faham. Laut ada barzakh, laut ada pemisah. Nampak macam bercampur je air, ada pemisah. Contoh kedua, lautan Mediterranean bertemu dengan lautan Atlantik. Itu juga satu yang menonjol hebat. Lautan Mediterranean bertemu dengan lautan Atlantik. Nampak bertemu, tapi ada zon pemisah dari segi sains. Sadaqallahul azim. Al-Quran mendahului zaman. Bagi orang macam Dr. Daniel yang kerdil, orang sains, boleh baca ayat itu, kemudian baca pula penemuan saintifik berkaitan dengan zon. Terduduklah manusia macam Dr. Daniel, terduduk. Ya Allah, saintis baru faham tentang zon-zon di lautan. Quran dah sebut tentang zon ini, yang Allah sebut secara umum sebagai barzakh. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tak pernah pergi ke laut. Kaji laut tidak sekali. Macam mana baginda boleh tahu? Memang baginda tak tahu. Baginda hanya tahu sebab wahyu. Itulah mukjizat Quran. Sebab itulah kita nak mendekati Quran. Dia kitab agung. Dan insya-Allah di Malaysia ramai non-Muslim masih ragui Allah, ragui Nabi Muhammad, masih membenci Islam. Tapi kalau kita boleh berdakwah dan non-Muslim mengguna Al-Quran, Malaysia mungkin berubah dalam masa 10-20 tahun lagi. Akan ramai non-Muslim masuk Islam, tak anti-Islam. Malaysia menjadi sebuah negara yang lebih Islamik berbanding hari ini. Hari ini ada unsur Islamik dah, tapi lebih Islamik bila dakwah itu berjalan berdasarkan Al-Quran. Tapi dia bermula dengan kita, dengan anak-anak yang mendekati Quran, mengaji, tadabbur, mengkaji, menghayati, dan kemudian menyebarkan isi. Itu kerja kita yang kita kena buat bermula petang ini, insya-Allah. Jadi itulah saja, saya rasa cukuplah, insya-Allah. Datuk Sahibul Samaha pun telah bersedia, kemudian Tuan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan pun sudah bersedia. Saya mohon untuk mengundurkan diri sebab baru balik dari KL, terus datang ke sini, nak balik sekejap lah di rumah. Sebab lepas ni ya, agenda masjid ada lagi kan. Jadi saya nak balik seketika. Minta maaf Datuk Sahibul Samaha dengan Datuk Pengarah, tak sempat saya nak dengar ucapan-ucapan yang bernas dari tuan-tuan. Saya nak kena berundur dan saya doakan insya-Allah program khatam Quran rakan muda ini di peringkat negeri Pulau Pinang diberkati Allah. Dan jangan lupa bacalah Quran setiap hari, tak banyak sedikit. Dan jangan lupa selepas membaca, tadabburlah, fahami isi dia. Dan bila kita memahami isinya, kita akan mendapati salah satu daripadanya ialah Al-Quran mendahului zaman. Ketika kita mendapati semua itu, kita akan mendapat petunjuk dan kekuatan iman di atas kekuatan iman yang telah sedia ada, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.